Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah zuhur kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama solat berjemaah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita pada bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam secara umumnya. Alhamdulillah, pada tahun ini kita telah dipertemukan Ramadan dalam suasana era pandemik. Setelah lebih kurang 2 tahun kita menunaikan ibadah puasa kita ini dalam keadaan fasa pandemik, ada pelbagai peraturan SOP yang melibatkan pengimarahan masjid dan juga dalam konteks kita nak menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ruang dan peluang kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dengan keadaan yang sangat selesa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan peluang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada tahun ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita imbas kembali kan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan salafus soleh, mereka amat tenanti-nantikan, mereka sangat gembira dengan kehadiran bulan Ramadan yang akan kunjung pada tahun para nabi dan sahabat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menunggu-nunggu kehadiran Ramadan supaya kita sampai pada bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan. Bahkan dalam setengah riwayat menyatakan bahawa para sahabat dan salafus soleh, mereka 6 bulan awal menanti-nantikan dan membuat persiapan untuk menyambut kehadiran Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita untuk sentiasa membaca kan, supaya kita wabaligna Ramadan, disampaikan, dipanjangkan usia kita untuk kita menyambut Ramadan dengan bulan ibadah dan melaksanakan amal ibadah yang dituntut oleh Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam sirah Islam, bulan Ramadan ini juga disebut dengan bulan kemenangan umat Islam, kerana dalam bulan Ramadan berlakunya beberapa peristiwa yang boleh dianggap sebagai kemenangan besar untuk umat Islam. Antaranya peperangan Badar kan, yang seperti yang mana yang kita maklum, tentera Islam telah berjaya melawan musuh Islam pada bulan Ramadan tersebut. Dan juga antara peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan adalah peristiwa pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah. Disebut dalam surah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kan Allah berfirman, umat Islam pada ketika itu telah ramai kan berbondong-bondong memasuki agama Islam pada peristiwa pembukaan kota Mekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini memanglah bulan yang sangat istimewa. Disebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran. Sangat istimewa bulan Ramadan yang kita tengah lalui proses Ramadan pada tahun ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah satu tempoh masa, ruang masa yang Allah berikan kepada kita untuk kita muhasabah diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan jadi dalam tempoh bulan Ramadan ini
adalah masa untuk kita memperbaiki diri dengan memperbanyakkan amal ibadah yang dituntut dalam agama. Bukanlah bermakna sebelum Ramadan ini kita tidak baik, tidak kan? Bahkan mungkin ada di antara kita memang dah orang kata baik sebelum bulan Ramadan, tetapi dalam ruang peluang yang ada dalam bulan Ramadan ini kita berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan yang sangat mencabar bagi kita adalah bukan untuk kita nak laksanakan amal ibadah ketika bulan Ramadan, sebab saya rasa kita dengan banyaknya ganjaran, motivasi dan pelbagai faktor dorongan yang telah diberikan kepada kita, saya rasa kita amat mudah untuk melaksanakan amal kebaikan. Tetapi bagaimana untuk kita konsisten? Bagaimana kita nak istiqamah selepas daripada fasa bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan ini bukanlah titik terakhir, fasa terakhir kita melakukan amal kebaikan, tetapi bulan Ramadan ini adalah titik permulaan, starting point untuk kita menjadi manusia yang baik, dan yang lebih penting untuk kita menghadapi 11 bulan selepas Ramadan, untuk kita istiqamah. Bulan Ramadan kita telah berjaya bangunkan diri kita dengan sifat mahmudah. Kita dah berjaya didik diri kita untuk rajin solat berjemaah. Kita dah didik diri kita untuk banyakkan bersedekah, banyak melakukan perkara-perkara yang sunat. Tetapi bagaimana untuk kita nak bawa amalan-amalan sifat mahmudah yang tadi, yang kita dah bina, yang kita dah bangunkan dalam diri kita pada bulan Ramadan ini, menuju selepas Ramadan. Itulah yang paling utama, yang paling mencabar. Perlu mujahadah, muhasabah daripada diri kita semua untuk kita berjaya dalam tempoh kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Islam telah menggariskan banyak amalan untuk kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, untuk kita merebut ganjaran pahala yang besar dan dilipat gandakan ganjaran tersebut. Antaranya kita diminta untuk memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana orang yang berpuasa, insya-Allah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lisaim inda fitrihi la da'watan ma turaddu, yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidak akan ditolak mustajabnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita memperbanyakkan lagi doa kita pada bulan Ramadan. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan keberkatan dalam hidup kita, agar diberikan ganjaran syurga kepada kita, agar kita diberikan anak yang soleh dan soleha, agar rezeki yang kita cari, rezeki yang kita perolehi ini adalah rezeki yang berkat dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara ganjaran ataupun antara amalan yang boleh kita laksanakan adalah dengan kita memperbanyakkan solat sunat, antaranya solat sunat tarawih kan. Walau berapa rakaat yang kita laksanakan, kalau kita lihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat tarawih pada malam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada bulan Ramadan ini juga kita digalakkan untuk memperbanyakkan sedekah kan, walaupun kita berada dalam era pandemik, era endemik. InsyaAllah kan masjid kita, masjid UiTM dan juga mungkin masjid ataupun surau di komuniti tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah mengadakan pelbagai aktiviti untuk ihya Ramadan, untuk memeriahkan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ruang dan peluang, banyak platform yang telah disediakan oleh pihak-pihak yang berautoriti untuk kita menyalurkan sumbangan sedekah kita wang ringgit kan, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling pemurah dan lebih pemurah pada bulan Ramadan.
Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita infak harta, sedikit harta kita ataupun lebih untuk juadah berbuka puasa untuk pelajar ataupun untuk komuniti masyarakat setempat, insya-Allah Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar kepada kita. Nabi SAW an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling pemurah, malah sifat itu terselah pada bulan Ramadan. Ini yang tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil ibrah, kita ambil pengajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh tauladan kita yang paling yang perlu kita ikuti dalam konteks kita untuk memperbanyakkan amalan bersedekah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga digalakkan, dianjurkan untuk memperbanyakkan beriktikaf qiyamul lail, terutamanya pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Bahkan kita digalakkan untuk sentiasa mengejar melaksanakan banyak amalan sunat pada hari-hari di bulan Ramadan, dan terutamanya pada 10 malam yang terakhir Ramadan, untuk kita sama-sama mengejar kelebihan malam Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak lagi amalan-amalan yang boleh kita laksanakan sepanjang Ramadan ini bagi memenuhi objektif maqasid utama pensyariatan puasa itu adalah untuk la'allakum tattaqun, untuk kita bertakwa, untuk kita menjadi manusia yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya lah segala usaha kita, segala mujahadah kita adalah untuk objektif yang utama kita adalah untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan yang penuh gembira, menerima buku amalan kita daripada tangan kanan, dan kita menuju ke syurga Allah dengan perasaan yang sangat gembira dengan amalan-amalan kebaikan yang telah kita laksanakan saban tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah peluang dan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada tahun ini, walaupun dalam era endemik tapi insya-Allah banyak peraturan-peraturan, SOP yang telah diberikan kelonggaran untuk kita sama-sama mengimarahkan masjid, mengimarahkan bulan Ramadan dengan pelbagai aktiviti ibadah, dan seterusnya mendapat ganjaran pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa setakat itu sajalah kuliah pada hari ini. Saya akhiri dengan lafaz aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi illal ladzina amanu wa 'amilus salihati. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.